各位亲爱的同胞，大家晚上好。Hari ini saya sangat gembira dapat kembali ke Kampung Sim-Sim. Tapi tadi saya dengar Yang Berhormat Vivian Wong, Ahli Parlimen Sandakan, mengumumkan satu berita yang tidak berapa baik, iaitu kelulusan yang saya telah berikan telah pun dibatalkan. Saya masih ingat untuk Sandakan, selain daripada projek-projek yang kita luluskan di bawah rancangan Malaysia, kita telah pun bagi tambahan sebanyak 88 juta ringgit, termasuk lapangan terbang Sandakan, di mana kita membesarkannya sebanyak 80 juta ringgit. Dan yang kedua besar ialah projek Sim-Sim untuk bina 24 jabatan sebanyak 4.2 juta ringgit. Saya ingat ini saya dah lulus lama, sedang dalam proses tender, tak patut dibatalkan. Mana tahu saya dimaklumkan dia batal. Kalau marah sama saya, ambil tindakan kata saya. Mengapa nak susahkan rakyat Kampung Sim-Sim? Apa salah penduduk Kampung Sim-Sim? Betul tak? Ini lebih tau. Kalau nak marah, marahlah saya. Saya pun sudah biasa kena marah. Buat apa marah sama Kampung Sim-Sim? Anda buat apa salah? Nak jabatan saja, jabatan pun nak marahkah? Ini sudah lebih. Ini tak ada kaitan dengan politik. Dia pun nak potong. Kalau buat macam ini, buktikan mereka ini kerajaan sekarang ini semua busuk hati punya orang lah. Kalau busuk hati, kita kena ajar mereka betul-betul. Betul tak? 26 hari bulan September, hari Sabtu, kita ajar kerajaan busuk hati ini. Kita kalahkan sama dia. Beritahu, jangan buli, jangan tekan sama rakyat Kampung Sim-Sim. Dia ingat dia boleh main-main dengan penduduk Kampung Sim-Sim. Saya pernah datang sini, saya tengok betapa bersungguh-sungguh hidup untuk cari makan. Hidup saja, buat kerja seperti biasa. Sekarang jabatan dia pun nak potong. Hari Sabtu kasih potong sama mereka. Itulah kempen yang dimainkan oleh pihak mereka. Mereka ingat dengan cara ini mereka boleh tekan sama rakyat Sabah. Itu sebab seperti yang Dato' Sri Shafie Apdal sebut tadi, kempen dia ialah untuk bagi amaran, bagi ingatan, bagi urutan pun. Kalau kerajaan tak sama dengan Putrajaya, itu peruntukan akan lebih kurang berbanding dengan dulu. Ini bahaya. Cakap macam ini bahaya. Mengapa saya cakap bahaya? Kerana buktikan Tan Sri Muhyiddin sudah lupa daratan. Mengapa saya cakap lupa daratan? Kalau seorang yang gelarkan diri Abah Sabah, Abah itu makna apa? Bapa. Tapi itu bukan perkataan yang biasa digunakan oleh orang Sabah. Betul tak? Tapi dia gelarkan diri Abah Sabah. Bukan orang Sabah boleh gelarkan diri Abah Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Shafie Apdal pun tak sebut diri Abah Sabah, sedangkan beliau lagi layak jadi Abah Sabah. Ini orang luar ini tiba-tiba jadi Abah Sabah. Ini orang Sabah kah? Ini orang Sabah kah? Yang saya tahu dia orang Johor, tapi kerana pilihan raya, kerana nak pancing undi, tiba-tiba jadi Abah Sabah. Tapi penduduk Kampung Sim-Sim tolak sama dia. Betul tak? Rakyat Sabah tolak sama dia. Betul tak? Kalau nak ada Abah Sabah,
Biar Abah Sabah datang daripada rakyat Sabah. Kalau anda seorang Abah Sabah, anda tak akan buat macam ini. Zalim. Jabatan yang diluluskan sebelum ini boleh kena tarik balik. Ini apa punya bapak pun tak tahulah. Macam ini punya bapak, lebih baik buang sama dia. Betul? Itulah sebabnya saya sebut mereka lupa daratan. Nak jadi bapa tak tahu tanggungjawab jadi seorang bapa. Dan mereka ingat boleh tekan sama rakyat Sabah, sedangkan mereka lupa Sabah bukan macam negeri-negeri di Semenanjung. Sabah adalah negeri yang khas. Ia adalah satu wilayah. Ia adalah satu wilayah, satu negeri yang ada kuasa otonomi. Betul tak? Jangan-jangan Tan Sri Muhyiddin lupa, tanpa Sabah tak ada Malaysia. Dalam 1963, Sabah, Sarawak sebagai satu wilayah. Wilayah Sabah, wilayah Sarawak dan wilayah Semenanjung membentuk Malaysia. Betul tak? Tak ada Sabah, ada Malaysia tak? Ada kuasa otonomi. Tengok perjanjian 1963. Sebelum perjanjian 1963, yang membentuk Malaysia ialah Suruhanjaya Kobol Commission, di mana Suruhanjaya ini sebut Sabah, Sarawak dan Semenanjung adalah rakan kongsi setara dan sama rata. Apa maksud itu? Semua duduk sama-sama, diri sama-sama, kuasa sama-sama. Tapi mereka macam lupa daratan, nak tekan sama rakyat Sabah. Adakah anda mau ditekan? Kalau anda ditekan, anda mungkin akan hilang kuasa otonomi. Mau tak? Mau tak? Mau tak? Hari Sabtu, ajar sama dia. Tak cukup lagi tuan-tuan puan-puan. Dia nak ada kuasa untuk lantik siapa jadi Ketua Menteri. Tengok itu poster-poster. Kita pamerkan gambar Datuk Seri Shafie Apdal. Dia pamerkan gambar siapa? Tak berani pamerkan, tunjuk gambar Muhyiddin saja. Tapi kalau mereka menang, Muhyiddin boleh jadi Ketua Menteri tak? Kalau mereka menang, siapa jadi Ketua Menteri? Tak tahu. Hantu saja tahu. Tapi bila kami menang, siapa jadi Ketua Menteri? Siapa yang pilih dia jadi Ketua Menteri? Rakyat Sabah yang pilih dia jadi Ketua Menteri. Kalau mereka menang, yang lantik Ketua Menteri Sabah bukan rakyat Sabah, adalah orang luar, adalah dari Putrajaya, adalah dari Tan Sri Muhyiddin. Mau tak? Mau tak? Mau tak? Hari Sabtu kasih tahu sama dia. Lagi, ada lagi. Kita mau sokong Datuk Seri Shafie Apdal kerana beliau jaga semua rakyat. Dia sudah cakap, saya Ketua Menteri untuk semua. Saya orang Islam, saya jaga masjid. Tapi saya pun jaga Kristian, jaga Buddha, jadi agama lain. Kerana saya Ketua Menteri untuk semua. Ada salah tak? Ada salah tak? Hari Sabtu kita bukti Datuk Seri Shafie Apdal tidak salah. Sokong sama dia. Shafie Apdal 有做什么错？ 花销拨款，他给钱，刚才他讲的，
给钱给华小有什么错？哦，给沙菲阿道给钱给华小，联邦政府穆希蒂的政党副部长，他要关闭华小哦，有没有？那些马华那些家伙敢不敢反对？敢不敢出声？敢不敢叫那个副部长说回道歉，向华社道歉？敢不敢？这些千古罪人啊！千古罪人的后的下场是什么？千古罪人就是马华工会，还敢出来要你们投给他？叫他走远一点啦！没有骨气，没有硬骨头，只有软骨头。这些马华不配要求沙巴人支持他哦。还好我们支持Dato Sri Shafie Apdal，对不对？不要忘记，Dato Sri Shafie Apdal还敢承认统考哦。有没有？谁敢这样做？只有Shafie Apdal这样做。马华敢吗？张钟家界敢吗？杨德利敢吗？哎呀，殊途乌龟就有啦。哪里有这样的？还要支持他吗？所以希望大家不要让这些政党带进种族、带进宗教进来。不要让他带一党进来哦！一党侮辱圣经，他们说他们做政府要委任一党回教党进政府，你们要不要？要不要？啊，拜六就把他打倒，好不好？Yang penting juga Dato Sri Shafie Apdal, beliau sebut beliau nak jadi seorang ketua menteri yang berjiwa dan berkhidmat kepada rakyat. Kalau kita pilih sama mereka, mereka hanya akan dengar Putrajaya. Itu satu. Kerana apabila Dato Sri Shafie Apdal memperjuangkan hak rakyat, dia berani kerana dia tahu dia ada sokongan dan dapat kekuatan daripada 3 juta rakyat Sabah. Beliau berani. Ini perlu lagi hot, lagi sedap lah. Dia berani. Tapi kalau ketua menteri yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin pergi cari Tan Sri Muhyiddin tuntut hak Sabah, Tan Sri Muhyiddin akan bagi tahu sama dia, oi, jangan lupa siapa lantik sama anda. Mana dia berani. Ini nombor 2. Nombor 3, Dato Sri Shafie Apdal tak mau kerajaan ditubuhkan oleh adun-adun yang pandai lompat-lompat. Ini anda sebut punya, bukan saya. Tak mau adun yang pandai lompat-lompat. Beliau mau adun yang dipilih oleh rakyat supaya mereka boleh jaga sama rakyat. Kalau adun hanya tahu main lompat-lompat, mereka akan jaga sama rakyat tak? Tak ada. Mereka hanya akan jaga Raja Kata saja. Macam tanah, ada tanah, Dato Sri Shafie Apdal kongsi sama rakyat. Mereka ada tanah, mereka sapu bersih. Macam Dato Sri Shafie Apdal bongkarkan skandal tanah. Anda 1 ekar, 2 ekar sudah puas hati. Kalau ada pun 5 ekar, 10 ekar, 20 ekar, okeylah kita tahu. Mereka ini rampas hutan simpan 700,000 ekar untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga, untuk kroni-kroni dan kawan mereka. 700,000 ekar tau. 700,000 ekar bukan macam Shafie Apdal kongsi sama rakyat.
Mereka rampas itu 700,000 ekar macam mana besar. Saya pun tak boleh bayangkan. Anda pun tak boleh bayangkan. Ada orang tanya sama saya, ini 700,000 ekar berapa besar? Biar saya jelaskan berapa besar. Saya orang Penang, pernah jadi ketua menteri 10 tahun. Sebagai pemimpin negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang tidak sebesar negeri Sabah, tapi sungguh pun kecil berbanding dengan Sabah. Sekurang-kurangnya Pulau Pinang adalah salah satu daripada 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Tapi 700,000 ekar yang dirampas oleh pemimpin dulu boleh buat 3 Pulau Pinang. Boleh ada 3 ketua menteri. Itulah betapa besar tanah yang dirampas oleh mereka ini. Itulah sebabnya kalau tak mau lagi tanah dirampas oleh mereka yang suka lompat-lompat ini, sokonglah adun yang bersama dengan rakyat, yang berjiwa rakyat, yang berkhidmat kepada rakyat, yang hormat sama amanah yang diberikan oleh rakyat, yang takut sama rakyat, yang bersedia bekerja untuk rakyat. Sokonglah Warisan Plus, sokonglah Dato' Sri Shafie Apdal. Boleh? Boleh tak? Boleh? Kampung Sim-Sim, jangan lupa, ini jambatan yang dirampas daripada anda. Ini Sabtu kita kira habis sama mereka. Boleh tak? Panggil kawan-kawan daripada luar, mereka kena balik. Ini kena balas dendam. Betul? Jambatan kita punya, you pun nak rampas. You sudah lebih. Bila kita minta peruntukan pembangunan sebegini, dia cakap sokong saya dulu baru saya bagi. Lupa apa itu wilayah Sabah, lupa apa itu kuasa otonomi, lupa hormat sama rakyat Sabah. Macam adik Viviana Musibin, adik perempuan yang terpaksa panjat pokok kerana tak dapat capaian internet. Macam dekat sini juga, internet tak cukup, betul tak? Liputan tak cukup, betul tak? Kurang. Bila beliau buat komplain kena panjang pokok, itu timbalan menteri pula cakap ini budak Sabah bohong. Tak datang tengok, cakap budak Sabah bohong. Cilaka punya timbalan menteri. Cilaka dah. Cilaka dah. Cilaka. Mana boleh cakap macam ni? Tak hormat sama rakyat Sabah. Kita mau Sabah dihormati. Kita mau hak Sabah dihormati. Kita mau Ketua Menteri Sabah dihormati oleh Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari Sabtu 26 hari bulan September, biar kita tunjuk kepada Putrajaya, rakyat Sabah ada maruah. Rakyat Sabah nak tentukan nasib anak-anak kita. Rakyat Sabah nak pastikan kuasa otonomi masih kekal selama-lamanya. Boleh? 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 Hari Sabtu kita tunggu berita baik. Saya tak mau cakap panjang kerana saya diberitahu bahawa pukul 9 harus henti kerana semua ada kerja besok. Sekarang sudah lepas pukul 9. Biar anda semua balik bersama keluarga dalam pangguan keluarga, peluk sama isteri, rehat betul-betul, jaga keselamatan supaya kita sehat dan selamat lawan COVID. Boleh tak? Jaga keselamatan supaya hari Sabtu kita semua sehat. Ini undi kena buang, ini undi kena bangga, kena sokong Warisan Plus, kena sokong Frankie pun, kena sokong Kawi Chong. Pastikan Dato' Sri Shafie Apdal dipilih semula Ketua Menteri Sabah.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Ucapkan terima kasih kepada semua yang berikan sokongan kepada Vivian Wong menang menjadi ahli parlimen Sandakan. Kita akan teruskan perjuangan di sini ke Kota Kinabalu dan ke Putrajaya. Kita akan lawan untuk Sabah, untuk seluruh Malaysia. Terima kasih kepada semua.